Salam hormat, Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 1 Disember bersama saya, Bu Mawin. Kita mulakan dengan perkembangan banjir. Setakat pukul 8 malam tadi, dua pusat pemindahan sementara PPS bagi menempatkan penduduk terjejas banjir di Bintulu masih aktif. Ia melibatkan 258 penduduk daripada 82 keluarga. Menurut laporan Angkatan Pertahanan Awam Bintulu, seramai 36 penduduk terjejas ditempatkan di PPS Stadium Muhibah, manakala seramai 222 penduduk di PPS Dewan Suara. Penduduk terjejas melibatkan kawasan RPR Sibiu, Kampung Kamunting, Ulu Segan dan Jem Park. Operasi penugasan di PPS Stadium Muhibah dan PPS Dewan Suara melibatkan 71 anggota agensi berkaitan. Perkembangan COVID-19. Dua kes positif COVID-19 dikesan di Limbang semalam sekaligus menjadikan jumlah kes positif di Sarawak meningkat kepada 1,064 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan kedua-dua tersebut dikesan melalui aktiviti saringan individu yang balik dari wilayah Persekutuan Labuan. Kes ke-1063 dan 1064 merupakan warga negara yang menuntut di Kolej Matrikulasi Labuan telah menjalani ujian RTM antigen dan didapati tidak reaktif COVID-19. Kedua-dua kes balik ke Limbang menaiki bot ekspres melalui dermaga kastam Limbang dan telah menjalani kuarantin wajib di pusat kuarantin. Ujian saringan pada 23 November mendapati kedua-dua kes positif COVID-19. Kes dikategorikan sebagai kes jangkitan di kawasan berisiko tinggi. Sementara itu, terdapat dua kes baru telah pulih menjadikan jumlah kes pulih dan discharge seramai 1,022 orang. Manakala 3 pesakit dalam siasatan PUI yang baru dilaporkan semalam. Setakat ini, 6 kluster di negeri ini dilaporkan masih aktif. Polis Diraja Malaysia PDRM siap siaga untuk menghadapi pilihan raya negeri yang akan diadakan pada bila-bila masa. Timbalan Pesuruhjaya Polis Kontijen Sarawak Datuk Fizul Saleh berkata, PDRM akan menggunakan sepenuhnya pasukan sedia ada di negeri ini bagi memastikan tiada bantuan anggota dari luar Sarawak. Jelas beliau pihaknya akan mendapatkan bantuan daripada Ibu Pejabat Kontijen Sarawak, Pasukan Gerakan Am, Polis Marin, Pusat Latihan dan juga sukarelawan polis sekiranya memerlukan tambahan petugas pada masa itu kelak. Salah satu kita dalam lawatan saya ini untuk kita nak pergi kepada nak tengok sumber manusia kita dengan penugasan kita untuk memastikan nanti dalam PRN yang kita jangka baik kita pun tak boleh tahu mungkin dalam bila-bila masa. Jadi persiapan kita daripada PDRM saya rasa itu tidak menjadi satu masalah kepada kita. Datuk Fizul memberitahu demikian semasa lawatan kerja pertama beliau ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu. Menurutnya, beliau akan berkunjung ke IPD di seluruh negeri untuk memastikan setiap persiapan bagi menghadapi bencana dan pandemik COVID-19 berjalan lancar. Cadangan untuk menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Demak Baru di Kuching sebagai antara sekolah sukan Malaysia akan diteruskan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, cadangan berkenaan akan diusul semula kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Kementerian Pendidikan. Jelas Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah naik taraf sekolah tersebut mengambil kira lokasinya yang terletak berdekatan dengan fasiliti sukan seperti Stadium Negeri, Akuatik Pandalela Rinong dan Akademi Memanah Tertutup Kuching. Where can you get a place like that? So that's why we want to bring this thing up. Why we have this kind of idea is we want to turn Sarawak into a sport powerhouse. Datuk Abdul Karim berkata demikian kepada pemberita selepas melawat tapak pusat latihan dan pertandingan wushu di Petrajaya Kuching. Pusat latihan bernilai 13.2 juta ringgit itu mengambil tempoh 15 bulan untuk disiapkan. Fasa pemulihan ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dijangka bermula tahun 2021. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ini mengambil kira wujudnya vaksin COVID-19 yang dijangka boleh digunakan tahun hadapan. Tahun 2021 walaupun masih lagi dalam keadaan kita
untuk menghadapi COVID ini, tapi dijangka bermulanya tempoh pemulihan ekonomi. Kita berharaplah mudah-mudahan tahun 2022 kita akan pulih sepenuhnya daripada wabak pandemik COVID-19 ini. Tambah Datuk Dr. Abdul Rahman, Kerajaan Persekutuan dan Negeri akan terus menyalurkan bantuan kepada golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 menerusi bantuan prihatin nasional dan bantuan khas Sarawak Kusayang. Beliau ditemui dalam Majlis Kesyukuran Jawatankuasa Badan Kebajikan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Islam Daerah Limbang di Dewan Kampung Meritam. Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, beliau menyeru Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum di daerah itu terus membantu kerajaan membangunkan komuniti mereka. Pembinaan sebuah menara untuk melihat anak bulan di kawasan Sadong Jaya kini dalam perancangan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Sadong Jaya, Insinyur Aidil Lariwo, pembinaan menara tersebut yang dianggarkan menelan kos RM7 juta bakal menjadi menara ikonik kawasan berkenaan. Selain memberi kemudahan kepada pejabat Mufti Negeri Sarawak, Insinyur Aidil berkata menara tersebut juga akan menjadi tarikan pelancong ke daerah berkenaan. Jelasnya perancangan pembinaan menara itu kini dalam peringkat pelan reka bentuk. Beliau memberitahu demikian selepas Majlis Penangguhan Kursus Tahsim Imam dan Bilal Majlis Islam Sarawak 2020 Kampung Iboi Ulu di Sadong Jaya. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan pembinaan sebuah masjid baru di daerah tersebut yang bernilai RM9 juta. Pembinaan masjid itu dijangka bermula tahun depan dan mampu menampung seramai 1,500 jemaah. Terdahulu beliau menyampaikan RM10,000 kepada Persatuan Imam Sadong Jaya untuk pelaksanaan aktiviti persatuan. Penubuhan pasukan bomba komuniti memperluas kesedaran masyarakat awam akan kepentingan pencegahan kebakaran. Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang, Datuk Len Talib Saleh berkata, ia juga memberi peluang kepada masyarakat untuk sama membantu dalam pemadaman kebakaran. Seperti yang telah kita dimaklumkan, sekiranya berlaku kebakaran ini, the first 5 minutes itu memang penting. Oleh sebab itulah kita memberi pengejaran kepada komuniti setempat supaya mereka dapat bertindak dalam masa yang singkat. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Penutupan Program Bomba Komuniti Celik Suri dan Firepoint Dun Kuala Rajang di Tanjung Manis Muka. Program Bomba Komuniti Celik Suri dan Firepoint diperkenalkan kepada masyarakat bagi memberi pendidikan berkaitan keselamatan kebakaran dan perkhidmatan pemeriksaan keselamatan kebakaran. Turut diadakan pengagihan alat pemadam api kepada setiap kampung dan rumah panjang yang menghadiri program berkenaan. Persatuan Dayak Miri disaran bergiat aktif ke arah mempertingkat sosio budaya dan ekonomi masing-masing. Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju Majarenggi berkata, ia bagi memastikan masyarakat Dayak terus maju dan berdiri sama tinggi dengan kaum lain di negara ini. Jelasnya, selain penekanan kepada pembelajaran anak-anak, penganjuran program adat dan budaya perlu diadakan agar ia tidak hilang di telan zaman. Majang menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Penghargaan dan Pelantikan Ahli Jawatankuasa Persatuan Dayak Miri di Miri. Tambahnya, sumbangan sukarela oleh Jawatankuasa Persatuan Dayak Miri ini perlu dikekalkan untuk memajukan masyarakat itu menerusi pelbagai aktiviti dianjurkan oleh persatuan. Dalam majlis ini, Majang mengumumkan geran kerajaan sebanyak RM20,000 dan RM5,000 daripada Ahli Dewan Negara Senator Dr. Nuing Juluing untuk persatuan berkenaan. Dalam era media sosial, penggunaan telefon pintar tidak hanya terhad sebagai alat telekomunikasi. Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Muhammad Shahabuddin Omar berkata, ia juga menjadi platform sesebuah organisasi untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Datuk Muhammad Shahabuddin berkata, bagi memastikan tidak ketinggalan arus pemodenan masa kini, penjawat awam turut diberi pendedahan tentang asas fotografi menggunakan telefon pintar. Ini sekaligus memudahkan tugas mereka menyampaikan maklumat kepada orang awam di media sosial. Kita hendaklah banyak menggunakan social media untuk menyampaikan
maklumat-maklumat. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan asas berkenaan dengan smartphone fotografi ini, saya rasa kita dapat membekalkan atau menyediakan kepada penjawat-penjawat awam berkenaan dengan asas-asas cara untuk mengambil gambar dengan lebih baiklah. Beliau memberitahu demikian selepas menyempurnakan majlis penutupan kursus Smart Fotografi di RTM Kuching. Program itu disertai 20 orang penjawat awam dari Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak dan Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak. Turut hadir Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof. Meskipun tidak dapat dilaksanakan seperti sejak 7 tahun yang lalu, penganjuran ladung bio oleh Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS cawangan Asap Belaga tahun ini disambut sederhana sempena pra-Christmas 2020. Menurut pengerusinya, Lawing Luat, sepatutnya penganjuran ladung bio 2020 di Long Busang pada 24 dan 25 Mei lalu. Namun tahun ini ia diadakan di Lamen Adit Umar Bakar, penempatan semula bakun BRS Sungai Asap. Haji nak pergi ke Long Busang. Oleh kerana pandemik COVID-19 ini, jadi kita tunda ke tahun depan. Jadi itulah maka kita lakukan pra-Christmas ini, majlis pra-Christmas ini pada tahun ini untuk menjayakan aktiviti tahunan PKS Cawangan Sungai Asap. 22 buah perkampungan dan rumah panjang suku kaum Kenyah mempersembahkan makanan dan persembahan kuaya Christmas masing-masing. Umar Kulit telah dipilih sebagai pemenang bagi pertandingan masakan makanan tradisional Kenyah. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Cupak Ugon dalam ucapan perasmian mengingatkan setiap ahli PKKS supaya terus bergandingan menjayakan aktiviti PKKS. Kita perlu melibatkan diri aktif dalam persatuan etnik kita. Kerana inilah platform yang terbaik untuk kita. Seperti kata Amai Pemancar tadi, untuk kita memelihara adat kebudayaan masyarakat masing-masing. Beliau yang merupakan penduduk asal Umar Bakar dan Presiden PKKS dan juga Presiden Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak akan terus membantu PKKS Cawangan Asap Belaga menjayakan aktiviti dan program di peringkat akar umbi. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Pastikan anda sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan memakai pelitup separuh muka ketika berada di kawasan tumpuan awam. Baik, saya Bumawin, jumpa lagi.